Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan start dengan kita nak cerita dulu pasal leads lah. Right, so macam ni kita nak tahu leads kita tu qualified ataupun tidak. So, benda pertama yang kita nak sembang adalah kita nak cerita tentang qualified leads. So, apa benda qualified leads ni? So, yang pertama kita nak tengok kepada dia punya ciri leads yang qualified. Yang kedua kita nak tengok ada beberapa jenis, ada beberapa cara ataupun jenis kita nak dapatkan leads. Dan kelima-lima cara yang berbeza ni dia datang dengan approach yang berbeza lah. So yang pertama kita nak tengok ciri leads yang qualified. Macam ni kita nak tahu leads yang masuk ke dalam bisnes kita tu dia adalah yang qualified. Qualified ni memang leads ni bukannya orang yang suka-suka klik, orang yang tak mampu, orang yang nak main-main je. Okay, maksudnya dia walaupun dia tak close tapi dia ni berpotensi tinggi untuk menjadi pelanggan kita lah. So ciri qualified leads yang pertama adalah dia ada minat dan kesedaran. So campaign marketing kita, alright, so fokus campaign marketing yang kita buat Facebook ads, buat content and everything tu, fokus dia adalah untuk kita tarik minat dan kesedaran. Okay, daripada orang tak berminat nak jadikan dia minat. Contohnya orang nak beli baju Melayu. So orang nak beli baju Melayu ni bila dia tak kenal produk kita dia tak minat lah. Tapi macam mana dengan iklan kita nak wujudkan dia punya minat untuk beli baju Melayu kita tu. Maksudnya kat sini dekat dalam iklan tu kita tunjukkan design dia, kita tunjukkan warna dia, kita tunjukkan gaya pemakaian dia. Kat situ kita naikkan minat. Yang kedua, kesedaran lah. Contohnya kita jual insurance. So orang yang tak tahu tentang insurance dia takkan ada kesedaran. So dalam campaign marketing kita cerita tentang pentingnya medical card, kita cerita tentang hibah, kita cerita tentang income replacement. Kat situ dia mula ada kesedaran. So fokus marketing campaign tujuan dia adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan minat dan kesedaran. So itu penting lah, minat dan kesedaran lah. Contoh lain yang kita jual spray lipas dalam kereta. Orang yang tak pernah nampak lipas dalam kereta ni mungkin dia assume kereta dia tak ada lipas dan dia tak ada kesedaran pun untuk membeli produk tu. Jadi kalau kita tunjukkan kalau kita pasang benda tu dalam kereta, lepas sejam kita boleh tengok banyak gila lipas dalam kereta. Kat situ kita dah mewujudkan kesedaran tentang orang ni perlunya untuk ada produk lipas tu. Contoh lain untuk kita wujudkan kesedaran adalah macamnya kita jual penapis air Kowe. Alright, daripada orang tak tahu pun keadaan tangki dia kotor berkeladak macam tu, piping kat rumah dia kotor berkeladak macam tu, dia tak ada kesedaran lah untuk dapatkan Kowe, penapis air. Right, so bila kita tunjuk benda tu, dia ada kesedaran dan secara tak langsung dia berminat untuk dapatkan. So fokus bila kita buat any marketing campaign, Facebook ads ke, content marketing ke, and anything, fokus dia adalah untuk kita wujudkan minat dan kesedaran. So tu yang pertama. Okay, ciri yang kena ada pada leads adalah dia kena ada minat dan kesedaran. So yang kedua, dia kena ada apa? Dia kena ada kemampuan dan kelayakan. Alright, so kemampuan dan kelayakan ni kenapa kena ada? Kadang-kadang orang minat. Contohnya saya minat nak dapatkan insurance tapi saya tak mampu dan tak layak. So jualan tu tak berlaku. Okay, so kita dah buat iklan gila-gila ni. Buat iklan gila-gila, sampai audience kita tu minat, dia sedar untuk dia dapatkan insurans. Tapi bila kita check balik, dia punya dia punya income dengan dia punya tanggungan
tak melayakkan dia untuk ada insurans. So duit yang ada tu lebih baik difokus kepada family dia daripada dia bayar bulan-bulan ambil insurans. So mungkin kalau dia ambil pun dia akan bayar sebulan dua, lepas tu dia tak mampu lah. Itu kemampuan dan kelayakan lah. Contoh lain, kita jual produk consultation yang harga dia ribu-ribu. So mungkin keadaan dia waktu tu, so dia ada kesedaran dan minat je. So dia tak ada kelayakan dan kemampuan. So kita kena, macam ni kita nak dapatkan kemampuan dan kelayakan ni melalui proses filtration, ataupun kita panggil proses lead filtration. So kadang-kadang yang ada minat dan kesedaran ni mungkin 10,000 orang. Tapi bila kita filter, yang betul-betul ada kemampuan dan kelayakan ni 3,000 orang je. So kita akan fokus kepada 3,000 orang ni sahaja. Jadi yang ni leads. Yang ini adalah qualified leads. So ini yang kita nak lah dan yang kita akan fokuskan. So apa metod yang kita boleh pakai? So kebiasaannya kita akan menggunakan borang. Borang ni kita akan filter lah. Contohnya kalau you jual insurans, macam ni kita nak tahu orang tu mampu dan layak. So kita akan tanya dia tentang dia punya income, dia punya tanggungan, dia punya kesihatan. So ini adalah contoh lah. Apa lagi? Kalau dia nak buat interior design, orang yang buat, so dia nak tahu, mesti kita nak tahu dia punya bajet, okay, dia punya keluasan rumah dan sebagainya. Ikut dia depends on anda punya produk lah. So adakah bisnes anda memerlukan filtration macam ni ataupun tidak? So yang kedua, kita boleh filter melalui direct approach. So bila leads ni dia masuk terus ke dalam WhatsApp, benda pertama apa yang kita akan buat? Kita akan filter dia dulu, betul? Kita akan buat fact finding. Kita akan tanya dia, kalau nak ambil insurans, ambil untuk apa? Kita akan minta dia punya, kita tengok keadaan ekonomi dia, tanggungan dia. So kalau pada fasa awal tu kita dah tahu, oh dia ni dengan ni dia tak layak ni. So kita bukanlah kita tak nak melayan dia terus. Maksudnya kita tak perlu nak bazirkan banyak masa kepada orang yang bukan qualified leads. Kita simpan leads tu, tapi kita nak entertain, kita nak lebihkan banyak masa kita untuk kita melayan leads yang lebih qualified lah. Right. Kita boleh filter dia lah. Seterusnya kita kena tahu juga fasa closing. Macam mana daripada orang ni, macam mana kita boleh sampailah dia bagi duit. So ada bisnes yang boleh direct. Contohnya kita jual baju Melayu, kita jual produk kesihatan yang harga 100-200, kita jual apa lagi, produk perkakas rumah yang mudah. Memang kita buat closing kat WhatsApp pun dia akan membeli. Tapi ada servis atau produk yang dia berfasa. So mungkin dia akan lepas dia masuk fasa pertama, kita kena close dia untuk appointment dulu. Lepas tu mungkin dia akan pergi kepada product display ataupun demo, barulah dia akan membeli. Faham tak? So dia depend. So bila kita buat skrip jualan, kita jangan assume semua daripada ni kita akan terus. So mungkin perbualan pertama kita akan fokus dia, kita akan close dia untuk appointment sahaja. So lepas appointment kita nak close dia untuk attend appointment. So setiap ni kita kena measure, setiap proses ni kita kena measure sampai dia membeli. Contohnya bila kita buat monitoring, mungkin fokus kita sebulan kita targetkan 1,000 appointment. Dalam 1,000 appointment tu, 1,000 ni macam banyak sangat pula kan appointment, macam mengarut sangat. Kita ambil yang realistik sikit. Okay, mungkin fokus kita sebulan kita nak dapatkan 300 appointment. Mungkin yang set 300 appointment tu yang betul-betul attend kita adalah dalam 150.
Okay, yang kita dah yang attend appointment, yang dah kita cerita pasal servis atau produk yang mungkin berminat adalah dalam 70. Okay, yang kita, dalam 70 ni kita hanya hantar invoice mungkin 50 je. So mungkin yang 50 ni yang betul-betul membeli mungkin ada 30 sahaja yang membeli. So contoh, sebab tu tuan-tuan kena susun perjalanan customer ni daripada dia nampak iklan kita sampai dia beli. So setiap ni ada fasa dia, daripada dia nampak iklan, diisi borang, so proses seterusnya sampailah dia membeli. So macam ni lah cara kita monitor leads tu punya performance. Okay, so kita kena kira number, sebab setiap fasa ni ada isu-isu yang kita akan check lah. So itu yang pertama lah. So ciri-ciri qualified leads ni tadi ada dua. So, saya highlight sekali lagi. Ciri-ciri qualified leads ni, yang pertama minat dan kesedaran, yang kedua adalah kemampuan dan kelayakan. Barulah dia akan jadi qualified leads. So make sure benda ni ada lah. So macam mana nak dapatkan leads ni? Sebenarnya ada 5 cara kita nak dapatkan leads. Macam mana kita nak tarik orang datang kat bisnes kita dan bagi duit. Macam nak bagi leads. Satu, yang cara biasa kita buat, kita akan buat direct ke WhatsApp. Ni yang biasa kita buat lah. So mana-mana bisnes, kalau saya perasan kalau dia nak buat bisnes, kalau dia nak online kan, dia nak iklankan dia secara online, benda pertama yang dia akan buat, dia akan cari dulu macam mana nak tarik orang ke WhatsApp. Itu yang biasa tuan-tuan buat lah. Okay, yang orang tahu nak buat tapi dia tak buat juga adalah yang kedua, kita menggunakan borang. Kita filter melalui borang. So bila kita pergi ke WhatsApp, kita akan filter juga. Okay, melalui perbualan WhatsApp tu lah kita akan filter, proses dia akan jadi lambat. Why not? Orang yang masuk tu kita dah filter siap-siap. Caranya adalah menggunakan borang lah. Sama ada menggunakan Facebook form ataupun kita menggunakan landing page. Tak kisahlah. Alright. So, okay, cara yang lain selain daripada dua ni, okay, yang dia ada tapi tak ramai orang pakai adalah kita bagi freemium product. Okay, katakanlah anda, saya bagi contoh katakanlah anda ni buat spa kecantikan. Macam mana kita nak bagi freemium product? Premium produk yang kita boleh bagi paling senang contohnya adalah produk digital. Tujuan dia apa? Produk digital ni, tujuan kita bagi premium produk adalah kita nak tarik orang yang ada masalah untuk kita selesaikan. Contohnya, spa saya ni ada package untuk produk saya spa. Saya ada treatment untuk hilang jerawat. So, saya nak cari orang yang ada jerawat. Macam mana saya nak tarik orang-orang yang ada, macam mana saya nak dapatkan database dia? Saya bagilah dia ebook free. Topik, tajuk ebook tu, okay, tajuk ebook tu adalah 30 hari bebas jerawat. Teknik, contohlah teknik 30 hari bebas jerawat. Okay, saya orang yang ada masalah jerawat. Bila saya nampak orang nak bagi ebook free, topik dia 30 hari hilang jerawat, saya berminat tak? Mestilah saya berminat. Alright. So bila saya berminat, saya dapatkan buku tu, saya dapat tak database, email, nombor telefon, nama. So boleh tak sistem saya contact? Boleh. So kat situ kita dah dapat leads. Cara kedua adalah dengan kita bagi freemium product. Ini cara yang kedua. So freemium product ni boleh jadi, yang paling senang nak buat adalah produk digital lah. Produk digital ni ada dua benda yang kita boleh bagi. Pertama, kita boleh bagi ebook. Ebook ni lah semudah-mudah alam benda nak buat. Yang kedua, kita boleh bagi video rakaman.
Video rakaman ni contohnya cara nak buat produk hilang jerawat daripada bahan yang ada kat dapur. Tunjuklah video macam tu lah. So kita nak pastikan orang kita produk freemium tujuan adalah untuk kita tarik orang yang ada masalah yang kita nak selesaikan. Premium produk. Okey, seterusnya selain pada premium produk, yang ketiga kita boleh juga guna apa yang kita panggil sebagai low entry product. So low entry product ni basically adalah produk freemium yang kita jual. Kita jual lah. Kita letak harga. Contoh ebook ni tadi. Ebook ni kita buat sebagai, kita jual dengan harga RM19. Sebab apa kat sini? Sebab apa saya jual? Saya lebih suka guna low entry product sebab orang tu dia seolah-olah macam dia bayar untuk jadi lead saya. Faham tak? Dia bayar untuk jadi kita punya leads. Kalau ini kita bagi dia free dan kita kena keluar kos iklan. Macam mana kita nak cover balik kos iklan kita tu? Ini kita jual lah harga RM19. RM19 ke? Kita boleh jual harga RM29 ke? RM39 ke? Depends lah. Right. So macam servis saya buat servis digital marketing. Macam mana saya nak tahu business owner yang memerlukan servis saya? Saya jual lah produk-produk digital. Jadi kat situ kebanyakannya orang-orang yang memang nak pakai. So jadi saya follow up kat situ lah. Bila saya follow up kat situ, kat situ saya dapat klien untuk business service. Ni low entry product. So low entry product ni saya saja benda paling senang tuan-tuan boleh buat adalah dua lah. Kita boleh buat ebook dan video panduan. Video panduan. Faham tak? Premium product ni boleh jadi apa? Premium product ni kalau kita jual biasa kalau kita jual produk kecantikan, produk apa, kita akan ada free trial. Free trial ni kita boleh bagi free. Ada juga orang yang free trial package ni kita jadikan low entry product. Low entry product ni biasanya kita buat trial package lah. Trial package ni yang jual murah. Faham tak? Produk sebenar harga 250. Tapi kalau dia nak cuba dulu, ambil lah dengan harga 49. So cara dia adalah kita jual yang 49 ni bukan kita nak untung. Kita yang 49 ni kita bukan nak untung. Kita nak leads. Kena faham tu. Kebanyakan orang dia jual produk trial dia nak kira-kira untung. Mungkin bila jual produk trial tu kita untung mungkin, tapi tak, itu bukan tujuan utama bila kita jual trial package lah. Sebenarnya kita nak dapatkan leads. So apa lagi cara untuk dapatkan leads? So yang ni pun boleh buat, tapi saya tak sure dia punya keberkesanan sebab saya jarang pakai, iaitu survey form. Ni geng-geng insurans biasa buat lah survey form. Okay, tapi dalam modul ni saya tak cover bab survey form lah. Kita akan tengok pada 1, 2, 3, 4 jenis leads yang kita akan buat. Alright, so itu sahaja bab 1 yang saya dah cover tadi adalah macam mana kita nak consider itu adalah qualified leads. Dia punya dua ciri ni, dan ini adalah jenis-jenis leads yang tuan-tuan nak kena tahu. Right, kita jumpa pada video seterusnya.